Terima kasih Timbalan Speaker. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tuan Timbalan Speaker atau Timbalan yang dipertua dan ahli-ahli Dewan yang saya kasih sekalian. Pertama sekali, Gombak ingin mengucapkan tahniah di atas gandingan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun dan Menteri Ekonomi yang telah menjayakan pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri beberapa hari yang lepas. Saya berdiri untuk menyatakan sokongan atas usaha merangkum dasar-dasar yang telah diperkenalkan kerajaan dan menterjemah erti reformasi dalam bentuk polisi supaya ia dirasai rakyat. Timbalan Speaker atau Timbalan yang Pertua, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri mempunyai beberapa latar belakang yang wajar kita sedari dan fahami demi kepentingan dokumen ini bukan sekadar kajian ataupun separuh penggal ataupun separuh daripada 5 tahun daripada rancangan yang telah dibentangkan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, Perdana Menteri membentangkan kajian separuh penggal sebelum Malaysia menyambut ulang tahun ke-60 penubuhan sebuah negara yang menggabungkan kekuatan Semenanjung, Sabah dan Sarawak, dan Singapura meninggalkan Malaysia pada 1965. Memasuki dekad ke-7 negara kita, Malaysia, beberapa kejadian dan kedudukan dunia melatari dalam minggu ini. Pertama, keadaan geopolitik yang semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan negara. Baru-baru ini kita melihat bagaimana kuasa-kuasa besar dapat mengubah ataupun ingin mengubah peta laut Cina Selatan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan China sudah pasti mendorong tindakan ini. Fokusnya mungkin Malaysia ataupun mungkin bukan Malaysia tetapi Malaysia turut akan mendapat kesan sebagaimana rantaian bekalan barangan dan juga makanan dan juga kesan-kesan lain seperti inflasi dan juga proses urus niaga yang sudah semakin meruncing. Jadi kita tidak boleh bersikap ignoran bahawa keselamatan negara terancam dan sebarang ancaman kepada ketidakstabilan politik akan mengeruhkan keadaan kedudukan dan keselamatan negara pada hari ini. Kedua, KSP ataupun rancangan separuh penggal ini dibentangkan dalam keadaan ekonomi yang dalam proses pemulihan dan belum pulih sepenuhnya oleh sebahagian rakyat dan menimbulkan keresahan. Mungkin keadaan-keadaan ini menjadi sebahagian daripada kempen politik dan juga menjadi sebahagian daripada laungan propaganda daripada pihak-pihak lawan untuk menakut-nakutkan rakyat dan juga menggesa kepada perubahan-perubahan kepada kepimpinan kerajaan yang pastinya tidak membawa kepada kestabilan dan kemakmuran di dalam negara kita. Perkara ketiga yang berlaku dalam pembentangan ini adalah ancaman kepada jenayah cyber. Ketika masuk ke abad ke-21, antara jenayah yang dilihat agak kritikal adalah jenayah fizikal yang mengancam keselamatan negara seperti kes ragut, pecah amanah, terutamanya di kawasan bandar dan dilihat agak tinggi. Namun pada hari ini, ancaman jenayah cyber merupakan daripada antara perkara-perkara yang begitu besar merangkumi kita, termasuk aktiviti seperti buli cyber, pemalsuan, pencerobohan, memancing data dan juga penipuan email. Timbalan Speaker dan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, apabila meneliti teguran dan ucapan Perdana Menteri dalam membentangkan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, saya mendapati bahawa dokumen ini dibentangkan dengan satu hasrat utama, iaitu untuk mengembalikan Malaysia kepada landasan yang tepat. Manakala pihak pembangkang kerap kali dengan izin cuba untuk mewujudkan kekeliruan terhadap hasrat kerajaan dengan membangkitkan beberapa perkara khususnya berkenaan dengan kejujuran dan amanah pihak kerajaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, disambing menimbulkan beberapa isu-isu terbaru yang berkaitan dengan pengguguran beberapa kes pemimpin-pemimpin, walaupun sebelum ini berlaku pengguguran yang telah diputuskan sendiri oleh pihak peguam negara ketika Kota Baru menjadi menteri kepada hal ehwal undang-undang dalam negara kita. Malahan dalam kenyataan yang melibatkan 46 kes yang digugurkan, beliau secara jelas menyatakan ia ada dalam konstitusi negara dan ini hak kepada menteri ataupun kepada peguam negara. Dan hal ini saya percaya semalam apabila rakan-rakan membangkitkan bahawa ada keperluan untuk dibincangkan bagaimana pemisahan kuasa. Isunya di sini ialah berkaitan dengan pemisahan kuasa di antara pendakwaan dan juga peguam negara. Dan proses ini harus kita lakukan dan saya menggesa pihak kerajaan untuk melaksanakan dengan segera. Saya melihat Menteri Undang-Undang telah memberikan ataupun melakukan mesyuarat pertama prosesnya untuk melakukan pemisahan ini, dan kalau ia tidak diadakan, siapa pun jadi pemerintah akan berlaku kes-kes seperti ini yang melibatkan
kawan saya di Sempurna juga merasai kerana selepas pengguguran kes tersebut berlaku perpindahan beberapa wakil rakyat dan juga berlaku perpindahan kerajaan negeri dan terpaksa diadakan pilihan raya negeri Sabah yang telah menyebabkan proses pilihan raya kita sedikit berkurangan. Jadi saya percaya isu yang dibangkitkan bukan hanya spesifik kepada satu dua perkara, kerana ketika Perikatan Nasional jadi kerajaan pun ada mereka yang telah digugurkan pendakwaan atas keputusan daripada Peguam Negara atas alasan-alasan yang tertentu. Justru saya percaya proses jawatan kuasa institusi juga wajar diadakan secara live telecast ataupun diadakan secara pendengaran awam yang boleh didengari oleh rakyat kerana ia telah menjadi isu rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Bak. Sekejap tadi Yang Berhormat telah menyebutkan di satu masa dulu juga ataupun sebelum daripada ini di dalam pendakwaan kes-kes mahkamah ada kes-kes yang telah diberikan pengguguran kes itu di peringkat DNAA. Boleh Yang Berhormat beri satu contoh kes yang telah digugurkan dalam tahun 2020 sehingga 2022 yang seumpama kes yang melibatkan Yang Berhormat Bagan Datuk, khususnya pengguguran kes itu di peringkat pembelaan, defense case. Boleh bagi contoh-contoh kes itu? Terima kasih. Mungkin keadaannya tidak sama secara spesifik, tapi kalau kita lihat, sabar. Kalau kita lihat pendakwaan ataupun kes yang terlibat juga berlangsung semenjak daripada 2020 dan ia melibatkan kes rasuah dan juga pengubahan wang haram. Dan selepas daripada itu, maksud saya isu yang kita nak bangkitkan di sini bukan dibangkitkan tentang soal kes yang melibatkan prima facie dan sebagainya, tetapi melibatkan kepada kes yang harus dilibat bagaimana kuasa pendakwaan dan Peguam Negara itu dikumpulkan bersama. Mari kita ubah hal ini kerana kalau tidak ia akan berulang-ulang kembali. Dan ia dibangkitkan juga oleh Kota Baru. Boleh. Kota Baru tadi minta contoh satu. Kalau boleh kongsikan satu contoh tu bagus juga. Terima kasih. Dalam rekod ini dijawab di dalam Parlimen ketika soalan daripada Hanifah Aman, ahli Parlimen Sepang, Kota Baru ada sebutkan tentang kes Santan Babit dan dibangkitkan. Dan ia berulang-ulang. Maksud saya, kalau kita nak ubah sama-sama, kita ubah supaya ia tidak berulang-ulang walau apa alasan sekalipun. Malahan kalau nak disebut pilihan raya negeri Sabah berlaku selepas daripada pembebasan itu, Sempurna boleh sahkan walaupun Sempurna dah keluar. Ada gambar beberapa pemimpin kerajaan pada ketika itu melawat dan berlaku perpindahan ahli-ahli Dewan Negeri kepada pimpinan yang rapat dengan Perikatan Nasional pada ketika itu. Kasih ini kalau juga kalau nak semak semuanya supaya kita boleh. Musa Aman belum dimulakan. Satu kes yang telah diputuskan ada prima facie kes setelah 99 orang saksi dipanggil oleh pihak pendakwaan. Kemudian di peringkat pembelaan ianya dibuat representasi dalam keadaan cukup luar biasa, representasi itu dibenarkan oleh pihak Peguam Negara. Itu kita mahu penjelasan. Ya, ada pendetilan yang berbeza. Namun dalam kerangka yang sama. Rawatan dan juga kesnya adalah kes rasuah. Kesnya adalah kes pengubahan wang haram. Kesannya ialah pilihan raya negeri Sabah. Jadi kena lihat secara menyeluruh. Saya tak sempoh pun, saya tak nak pertahankan siapa-siapa kat sini. Kalau salah, salah. Sebab itu saya minta pendengaran itu bukan dihadiri oleh ahli Parlimen saja, boleh didengari Parlimen saja, jadi sewajarnya dibuat secara pendengaran terbuka yang rakyat boleh lihat dan rakyat boleh dengar penjelasan daripada Peguam Negara. Yang berhormat yang saya kasih sekalian, sebab itu selaku Menteri Besar saya dapat melihat berapa perkara yang harus ditumpukan oleh pihak kerajaan dalam memastikan konsep seperti federalisme dapat dipertahankan. Asas pembinaan negara Malaysia yang kita sambut pada ulang tahun ke-60 adalah persekutuan dengan izin Federation of the State. Secara asasnya, sudah tiba masa untuk peranan negeri dan kerajaan tempatan diperkasakan. Misalnya daripada aspek pengangkutan awam, perkhidmatan sosial, kesihatan awam, pengagihan sebahagian cukai pendapatan serta cukai jalan sebagai aliran pendapatan baru agar negeri-negeri tidak bergantung penuhnya kepada proses perolehan tanah. Yang berhormat yang saya kasih sekalian, sebahagian perkara-perkara yang saya bangkitkan tadi dalam aspek federalism, kalau kita rujuk kepada jadual ke-9 Constitution ataupun Perlembagaan Persekutuan, adalah tertakluk di bawah tanggungjawab bersama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.
Antara isunya adalah isu kesihatan awam, adalah berkenaan dengan perkhidmatan sosial. Namun begitu pendapatan percukaian dalam negara kita sebahagian besarnya diserahkan kepada kerajaan persekutuan dan kita bergantung sepenuhnya kepada proses dan pendapatan tanah. Malahan duty stamp untuk proses pertukaran ataupun peralihan tanah ataupun isi tanah, kita dapat lihat dengan jelas juga datang kepada kerajaan persekutuan dan tidak sampai kepada kerajaan negeri, dan kerajaan negeri terpaksa menanggung berapa tanggungjawab yang ada di dalam jadual bersama yang telah kita sama-sama fahami. Yang berhormat yang saya kasih sekalian, pada masa yang sama kerajaan negeri Selangor pernah mencuba pada tahun 2021 merangka apa yang kita panggil rancangan Malaysia ataupun rancangan Selangor pertama. Berbeza dengan rancangan Malaysia sebelum ini, rancangan Selangor melakukan beberapa inovasi dan saya berharap pihak kerajaan boleh melihat secara teliti apakah mungkin rancangan Malaysia selepas ini melakukan beberapa anjakan yang bukan hanya menumpu kepada pembangunan projek infrastruktur yang dibangunkan oleh pihak kerajaan sahaja. Sebaliknya menggabungkan dan mencantumkan dengan usaha menyeluruh yang dilaksanakan oleh pihak swasta ataupun syarikat-syarikat yang ada di luar sana, supaya pembangunan khususnya aspek-aspek infrastruktur besar negara seperti pelabuhan, lebuh raya dan sebagainya itu digabungkan dengan inisiatif-inisiatif swasta yang bukan hanya dalam bentuk penswastaan tetapi gabungan bersama dengan rencana oleh pihak kerajaan, di mana pihak kerajaan merangka bandar baru, merangka kawasan perindustrian baru, merangka kawasan perkampungan baru, yang mana usaha ini digabungkan dengan inisiatif-inisiatif pihak swasta, yang mana dananya juga digabungkan di antara federal fund ataupun state fund dan juga private fund. Yang berhormat yang saya kasihkan, dengan cara tersebut tempoh 5 tahun yang kita letakkan mungkin tidak mencukupi. Sebaliknya saya berbeza sedikit dengan Bagan. Apabila Bagan meletakkan kita kena pendekkah? Kita ada rancangan fiskal dalam bentuk setahun. Tapi kalau rancangan ini boleh dilihat dalam tempoh 10 tahun, ia jauh lebih baik kerana kita boleh melihat kerangka yang lebih besar dan rencana-rencana yang lebih besar. Gombak ingin mengucapkan Masa sudah tamat. Satu, Gombak ingin mengucapkan terima kasih khususnya berkenaan dengan usaha kerajaan membangunkan Carey Island, yang saya percaya ini adalah satu usaha yang sepatutnya disokong oleh sepenuhnya pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang kerana ia akan membantu usaha-usaha sektor perkhidmatan untuk berkembang. Keluasan Carey Island disambung dengan pelabuhan Northport dan Westport akan sebesar kawasan Singapura, dan saya percaya ini akan meningkatkan kebolehan kita dan kemampuan Selangor dan juga Malaysia terutamanya dalam memastikan sektor perkhidmatan khususnya sektor port ini ataupun pelabuhan ini berkembang dengan lebih baik dan juga menjadi antara pemain utama di peringkat dunia. Terima kasih, saya menyokong. Terima kasih.